خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majelis, yang dimuliakan pengurusi surau Al-Muhajirin Taman Kasya, pengurusi Majlis Tafakuh Anak Muda Nilai Taman, semua muslimin dan muslimat, para pemuda dan pemudi sekalian, serta semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang damai ini kita dapat lagi bersama di surau Al-Muhajirin ini dalam program tafakuh ataupun memahami agama dalam wacana ulasan kepada sebuah buku yang kecil. Bagi anaknya, inilah merupakan CD yang kedua, di mana buku yang pertama dulu kita telah bincang tentang tajuk Ainal Khalal, di mana kepincangan kita, Aina Al-Khalal. Jadi dalam buku itu kita telah tengok kekuatan kita dan kelemahan kita. Kerana dalam hidup kita ni kita kena seimbang di antara positifnya dengan negatif. Dia ada at-targhib wa tarhib. Ada galakan dan ada peringatan, ada amaran. Jadi ada yang positif, yang positifnya kekuatan yang ada pada umat Islam itu kita kena tengok di mana kekuatan kita. Yang negatifnya, apa sebab kita lemah? Kenapa kita tertinggal di belakang orang lain yang dulu kita duduk di depan? Jadi pada hari ini kita teruskan lagi dengan siri yang kedua di bawah tajuk Wajibatus Syababil Muslim Al-Yaum, kewajipan ataupun tanggungjawab pemuda-pemuda Islam sekarang. Jadi alhamdulillah yang ada bersama dengan kita ini kebanyakannya syabab, termasuklah pemuda yang pemudinya, sekali dia sebut satulah Syababul Muslim, pemuda dan pemudi Islam yang akan bertanggungjawab membawa risalah ini kepada masyarakat, kepada alam ajma', kepada alam seluruhnya. Jadi alhamdulillah program ataupun majlis pengajian yang dianjur oleh orang muda ni sangat baiklah. Kerana itu ana mudah memberi waktu untuk bersama dengan syababuna al-yawm huna, kerana untuk memberi galakan supaya pemuda-pemuda lebih dekat dengan majlis ilmu, mendekatkan diri kepada para asatizah, doa. Mungkin sebahagiannya kita boleh namakan para ulama di zaman kita hari ini, untuk mengambil ilmu daripada mereka, kerana kamu di antara penyambung lidah. Tugas yang dibawa oleh para ulama kita, yang mereka akan pergi bila-bila masa saja. Jadi pemuda-pemuda inilah akan meneruskan tugas yang besar ini. Jadi al-inayatu bisyabab, mengambil berat tentang golongan muda ini adalah merupakan satu perkara yang
jelas, yang wadih, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sebabnya? Kita kena ambil cakna, kata orang sekarang ni, ataupun ambil berat tentang orang muda ini, kerana di antaranya fatratus syabab, fatrah ataupun masa muda ini, iaitulah masa seorang manusia itu dapat menggunakan yatamatta, menggunakan keindahan hidup ini dengan kekuatan jiwa yang baik. Ada orang muda sakit pun kan, tapi kebanyakan orang muda ni hebat. Mana kalau nak ajak naik bukit pun boleh, nak ajak pergi berenang pun boleh, nak gatih basikal apa lawat, semua benda ada. Ajak makan boleh juga. Jangan lupa tu tak, ajak makan pun boleh. Jadi semua benda, kuwatul al-futuwah, ini kekuatan orang yang ada pada orang muda ini, iaitulah marhalah yang cukup indah dalam hidup kita. Kerana itulah kita gunakan kekuatan ini untuk mengisi segala perkara. Jadi kekuatan, jangan kata fizikal saja, pergi angkat berat saja nak tunjuk kekuatan jisim. Lah, itu satu. Yang kita nak hari ini, bagaimana masa muda yang ada. Mungkin sebahagiannya belum kahwin pun lagi kan. Adapun kalau dah kahwin pun anak taklah ramai sangat lagi dah. Masih ada peluang lagi untuk menimba ilmu, untuk belajar. Kadang-kadang kita rasa cemas bila tengok pemuda-pemuda ni, bila tanya dia, sepanjang hidup awak ni semangat dia, pergi tempat kuliah ada, tempat perbincangan ada, tapi kalau kita tanya dia, berapa buku dia hantar baca? Nak kata khatam awal sampai akhir, beberapa buah senarai kitab, tak apa nak ada. Jadi kerana itulah bagi ana lah, sampai hari ni pun ana punya mazhab, bila khatam sebuah kitab, ana akan tulis itu. Kitab ini tamat al-mutala'ah, selesai baca buku ni di mana? Kalau anda pergi rumah, anda tunjuk nanti buku-buku yang anda baca di antara langit dengan bumi. Macam mana dengan bumi? Waktu atas kapal terbang. Waktu yang paling seronok baca buku atas kapal terbang. Sebab kita nak tengok apa? Tengok ke depan, nampak pramugari lain macam. Baik tengok buku, lebih selamat kan? Selamat aja. Duk tengok benda-benda. Kalau kata atas bah ni kita tengok luar, lepas tu bah pula bergoyang kuat. Atas kalau mana ada goyang sekali-sekala dia tu. Bila mari announce suruh pakai tali pinggang itu baru goyang dah. Kalau tidak senyap dia pergi apa. Jadi kita pun tulis. Buku ini telah dikhatamkan di atas penerbangan. Contohnya dari KLIA ke Jeddah, KLIA ke Doha, ke Qatar, contoh pada tarikh sekian. Itu di antara kita nak tahu di mana kita baca buku ni, dan kadang-kadang bila kita tengok balik kita teringat, oh subhanallah, aku baca buku ni di atas di sini dalam perjalanan pergi ke tempat ini, pergi ke Istanbul contohnya. Jadi satu menjadi catatan. Yang kedua, kita sendiri akan ingat apa yang kita buat dalam perjalanan itu. Itu yang menarik. Yang kedua, inna syababahum rijalul ghad. Pemuda-pemuda ini inilah tentera-tentera kita di masa depan. Makna orang yang masa depan, wa abaul mustaqbal, orang yang akan menjadi bapa di masa hadapan. Maka kita latih mereka, kita ajar pemuda-pemuda ni supaya menjadi qadat, menjadi ketua-ketua di masa depan, sama ada ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua usrah, dan kalau boleh kita nak jadi ketua negara. Itu tapi janganlah letak dalam kepala ketua negara tinggi sangat. Asyik nak jadi ahli politik ya. Akhir sekali susah dah. Waktu baik semuanya comel, waktu dah marah ni semuanya tak comel. Jadi payah pula kita nak penilaian. Jadi awal satulah anda tengok dua benda yang kita ulama-ulama hadis dia kata tajrihul aqran, kritikan kawan-kawan, teman-teman sebaya tu tak apa nak boleh ambil kira sangat. Jadi kita tambah hari ni yang lebih besar lagi, kritikan ahli politik tu tak apa nak boleh pakai sangat. Sebab waktu dia sayang semuanya comel belaka. Waktu dia tendang, subhanallah, apa yang tak dilodehkan. Baik. Yang ketiga, fi salahil syabab salahun lil ummah. Apabila pemuda ini baik, pemuda ini saleh dalam sebuah negeri, bermakna umat dalam tempat itu juga menunjukkan umat yang saleh. Sehingga ahli-ahli mujtama', ahli-ahli kemasyarakatan dia kata, mau nak tengok ke mana hala tuju sebuah negara, acuan sebuah negara kita nak tengok di mana, tengok pemuda-pemuda dia. Kalau pemuda dia kaki lompat, kaki itu kaki ni, maka kita tengoklah masa depan negara itu, itulah
yang kita boleh nampak 10, 20 tahun, 15 tahun akan datang, ini orang akan jadi. Ingat tak kita cerita dialog orang yang mari kritik Sayyidina Ali? Kan orang mari kritik Sayyidina Ali, dia kata, ya Ali, zaman Sayyidina Abu Bakar orang baik-baik, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah masih baik, tapi zaman kau ni kenapa jadi huru-hara macam ni? Orang kata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa Ali jawab? Dia kata, zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Umar jadi khalifah, orang yang jadi rakyat dia macam aku. Zaman aku jadi khalifah, orang jadi rakyat macam kamu. Jadi mu yang buat masalah, bukan aku yang masalah. Jadi yang masalahnya kamu. Jadi itu jawapan Sayyidina Ali. Orang panggil sedap lah, jawab balas dia tu kena tak? Dia tu yang jadi masalah, bukan aku, mu yang jadi masalah. Jadi orang macam mu yang huru-hara. Jadi benarlah apa yang disebut oleh ahlul mujtama' yang mengatakan kita nak tengok satu masa depan sebuah tempat, sebuah negara, tengok kepada orang muda dia, apa kedudukan mereka. Jadi kalau kita di masyarakat kita, komuniti kita, di mujtama' kita di sini boleh hidupkan budaya majlis ilmu, boleh hidup, kita akan berbeza. Ana tak nak sebutlah nama satu negeri, nanti orang negeri lain kata dia sebut negeri dia contohkan. Ataupun di satu daerah lain, di negeri Arab contohnya, memang ada nampak perbezaan. Bila kita pergi di kawasan ni, majlis-majlis ilmunya hidup, para ulama-ulama di situ aktif, membina tarbiyatul al-ajyal, al-syabab, dan kita nampak sampai hari ini pun suasana masyarakat di situ memang agak janggal. Kalau di situ ada orang buat benda-benda yang tak baik, tak payah tok guru turun, tak payah ustaz yang turun, masyarakat sendiri tengok benda tu aib bagi masyarakat di kampung ini, kerana masyarakat di sini telah dibimbing dengan bimbingan yang baik. Yang keempat, asy-syabab lam yaktamil nudjuhu ba'd. Jadi pemuda ini masih lagi belum dia punya keras, dia punya pemikiran dia ataupun kedudukan dia. Jadi dia masih lagi boleh qabilul litaghyir, masih lagi boleh berubah. Masih lagi boleh berubah. Sebab itulah kamu yang duduk di universiti, secara realiti lah kita bercakap. Ana pun lalu alam universiti ni banyak. Waktu di universiti, kita nampak pelajar-pelajar ni, mahasiswa utama siswi lah, memang istiqamah dengan tudung cantiknya, dengan kerana dulu satu masa dulu pakai jubah yang comel kan, tudung labuh dia panggil masa tu. Trend tahun 80-an, awal 90-an. Nah, lepas baru ni bertukar kepada telekung ikat tekak ni. Bila mari yang duduk iklan besar dekat tepi jalan tu pula, lain pula naik. Tiga tingkat pula dia punya tudung. Dia kata ustaz boleh ikut perkembangan tudung juga, terpaksa kena ikut lah. Kalau tidak tak tahu perkembangan tak. Yang anak terkejutnya, anak naik kapal terbang semalam, Firefly. Tengok dia punya naik tengok di kapal terbang, pramugari dia dah bertudung. Gambar di body kapal terbang. Saya kata alhamdulillah, ini perkembangan baik. Mana tuntutan kita untuk menudungkan pramugari ini nampaknya ada istijabah, ada apa ni, penerimaan daripada pihak kerajaan. Bila sampai dekat, tengok bukannya pramugari ditudungkan oleh syarikat yang menjual kain tudung tu. Masuk dalam sama juga, masih lagi terbuka sana sini, masih lah. Cumanya ditudung di body kapal terbang, di badan kapal terbang tu gambar kerana ditaja oleh syarikat tu. Boleh pula dia tudungkan budak tu. Saya cakap kalaulah syarikat ni menaja semua sekali pramugari tu pakai tudung, kan lebih baik. Jadi kita 4 perkara. Limadzal hadis anis syabab. Kenapa pemuda ini mesti diambil berat, diambil inayah yang besar? Yang pertama sekali, kerana marhalah muda ini marhalah yang mempunyai kekuatan pada waktu itu. Dia mampu kita taujihkan dia untuk buat benda-benda yang baik, semuanya akan buat. Kerana itulah kita, kalau boleh kita kerahkan mereka ke majlis ilmu, mereka datang. Kalau kita kerah gotong royong pun dia pergi. Kalau nak kerah kedatangan mereka pun, siapa dia yang pergi ramai? Pemuda-pemuda juga yang pergi. Jangan kata saya kerah ni, contoh lain dengan amali. Yang kedua, jadi syabab yang kita bina ini, inilah pemimpin di masa hadapan. Yang ketiga, salahus syabab salahun lil ummah. Yang keempat, syabab ini marhalah masih lagi dalam proses kematangan. Jadi biarlah kalau boleh yang baik waktu jadi siswa-siswinya, orang ini juga pada masa depannya menjadi manusia yang sama, tidak berbeza, tidak berubah.
Jadi kadang-kadang kita tengok perubahan yang berlaku itu agak ketara. Saya tahu kita belajar kan, pelajar-pelajar kita waktu di kampus, masya-Allah, pakai yang baik dengan ni. Tiba bila dia keluar, jumpa ustaz, dia tegur ustaz pun ustaz tak apa nak jawab dah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nak tengok tak apa nak boleh tengok dah, pasal pakaian dah mula tak patuh syariah. Dia punya tak lulus dia punya pos pakum syariah dari sudut pakaiannya. Jadi kita tengok ke lain macam dia tu ustaz tak kenal dah saya. Nak kenal lagu mana, kata mudah berubah. Orang dulu dengan pakaian yang sempurna, sekarang ni pakaian pelik-pelik. Jadi baiklah. Itu tentang syabab. Kita balik kepada kitab kita. Tajuk dia Wajibus Syababil Muslim Al-Yawm. Kitab ni belum ada terjemahan ke? Ni. Tak ada lagi ni. Lepas ni terjemahan. Kasturi kan ada. Kecil ni. 30 muka surat ni. 15 hari siap. Buat 2 muka surat satu hari. Dia tak payah. Buku ni jangan tengok buku, tengok muka surat ya. Kalau tengok buku kadang-kadang kita rasa besar. Pasal tu penulis-penulis yang ada yang di zaman kita ini, satu zaman. Kalau nak kata dia tak ada kerja, dia kerja juga, pensyarah juga, pendakwah juga. Tapi bukunya keluar. Buku keluar yang terjemahan yang besar-besar, bukan kecil. Itu masih lagi ada. Tengok kepada kitab kita lalu secara ringkaslah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Nahmaduka Allahu ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Itu muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni tak perlu kita perkenalkanlah, semua orang dah kenal. Kalau nak kenal orang ni, kenal daripada dua sudut lah. Baca orang yang jangan duk baca orang yang keji dia saja, baca orang yang puji sama, baru kita jadi seorang yang adil dalam menilai orang. Dan seperti orang lain juga, dalam buku ini dia panggil silsilah muhadarat, mana siri-siri ceramah dia. Dia ceramah, orang tulis, buat satu buku. Anda tengok ramai penulis-penulis kita ni, buku-buku kutayyibat macam ni hasil daripada kuliah dia, hasil daripada ceramah dia. Cuma kitanya boleh jadi sangat perlu kepada bantuan pemuda-pemuda ini untuk nak mengeluarkan buku-buku. Memanglah kalau tim yang ada di sini boleh bantu Syekh kita mengeluarkan buku dia. Jadi setiap ustaz pendakwah yang bercakap, dia kena ada orang yang tulis benda tu, baru jadi. Kalau Anas sendiri ni nak tulis khutbah Jumaat tak sempat. Berkhutbah ada, tapi nak tulis balik khutbah tu. Jadi ada satu kumpulan pemuda, dia kata saya tulis balik. Itu tulis, nanti kita murajaah apa yang ada. Jadi hadisuna an wajibis syababil muslim al-yawm mahu. Jadi hadis cerita kita hari ini tentang pemuda Islam ni, apa dia? Hunaka syabab, ada pemuda, wa syababul muslim. Yang kita fokuskan di sini iaitulah pemuda Islam. Wa wajibun alaih, apa yang wajib ke atasnya, wa wajibu mauqut bi zaman muayyan. Kewajipan yang kita nak bincang ini iaitulah berwaktu, iaitulah zaman kita sekarang, pemuda zaman kita ni, apa tanggungjawab dia. Jadi kalau muhadarah ini pun lama dah dibentangkan, disampaikan, tapi bagi kita akan sampaikan yang tarikh kita hari ini, tahun 1435 ini, apa yang patut kita buat. Timbul lagi soalan, man huwal muslim? Siapakah orang Islam tu siapa? Al-muslimu huwa insanu ainil wujud. Manusia yang memang ada atas dunia hari ini. Di kalangan manusia. Kalau kita jin, ada dia. Cuma biarlah. Kita tak usah sibuk hal dia ada bersama kita, ahlan wa sahlan. Huwa sahibur risalatil khalidah, pembawa risalah. Warisun nubuwatil lati alat ilaih, penerima pusaka Nabi yang memang mereka kena bawa, kena bertanggungjawab.
wa tirikatil anbiya allati tamassalat fil Islam dinan wa manhaj hayah. Jadi pesaka nabi-nabi dan peninggalan anbiya alaihi wassalatu wassalam duduk di mana? Dalam Islam sebagai agama dan syariat ini sebagai manhaj hayah, perjalanan hidup. Fa kullu ma fil adyan kulliha, semua ajaran agama-agama yang terdahulu, artinya agama untuk agama Islam, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, Allah namakan kamu itu Islam tu sekarang, wa fi qabla hadza, dan sebelum pada ini pun dah nama Islam dah. Agama lain cuma loop ataupun isi intipati ajaran nabi-nabi yang terdahulu itu duduk di mana? Semuanya terkumpul di dalam Islam yang ada pada kita hari ini. Alladzim tannallahu bi itmamihi ala ibadihi, yang Allah Ta'ala sempurnakan nikmat itu di atas ke atas hamba-hambanya. Hina maqal al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi ayat ini ayat yang menunjukkan agama ini telah sempurna, bahawa tak boleh lagi kita kata agama ini belum lengkap, mesti disempurnakan. Lah, tidak ada penyempurnaan agama. Jadi ayat ini adakah bercanggah dengan hadis tajdid? Man yujaddidul hadinha tu. Tajdid kan 100 tahun adanya mujaddid yang memperbaharui. Bukan memperbaharui agama, memperbaharui ajaran agama. Kita hari ini kalau kita nak lihat, banyak dalam agama, dalam amalan-amalan kita yang tertinggal. Kerana itulah kalau saudara-saudari baca buku yang ditulis oleh pendakwah-pendakwah hari ini, dia panggil As-Sunan Al-Mansiyah. Sunnah-sunnah yang dilupai oleh orang. Jadi kita hari ini bekerja bagaimana nak ibraz, bagaimana nak tonjol balik sunnah yang telah ditinggalkan oleh masyarakat. Jadi patutlah kalau kita baca kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan kepada kita sebagai ahlus sunnah. Ada seorang pendakwah Arab lagi, dia kata, "Mu ni ahlus sunnah." Kata ahlus sunnah wal jamaah lagi. Taib. Aku nak tanya soalan. Kitab yang besar sekali dalam sunnah ni yang sahih apa dia? Bukhari. Khatam dah Bukhari. Tak ada siapa angkat tangan. Maknanya Bukhari belum khatam lagi. Macam mana mu ni ahlus sunnah? Induk kepada sunnah pun tak baca habis. Oh, dia bagi hak tu barulah semangat pakak nak baca belaka. Nak baca pun nak ambil sanak je kan. Belum faham lagi. Sebab kalau nak faham semua Bukhari 6,000 hadis, berapa hadis ada Bukhari? Baru nak buka, baru nak cari dah. Kita nak ayat Quran apa tukar lagi, duk main 6,960 ayat. Kata ambil Quran tu kira. Benda lain semua kita boleh matematik, kita boleh kira belaka. Tak apa ayat Quran tak boleh kira. Hari ni buat senarai. Quran berapa ayat ada? Hadis dalam Bukhari berapa hadis ada? Yang penting ambil sunan as-sittah, kutubus sittah ni berapa satu-satu hadis. Itu menarik. Kalau tengok dalam internet satu makalah yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dia tulis kaifa al-istifadat min kutubis sittah. Bagaimana cara kita nak mendapat faedah daripada kitab yang 6 tu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i tu. Macam mana kita nak istifad? Makalah dia pendek aja tapi bahasa Arab. Bolehlah ambil makalah ni bagi pelajar-pelajar yang talabul ilmi, penuntut-penuntut ilmu ni, boleh kongsikan dengan orang-orang yang tidak boleh bahasa Arab. Terjemahkan makalah-makalah yang pendek begini berfaedah. Contohnya Syekh Al-Azami hafizahullah taala dalam tesis dia, dalam tesis PhD dirasat fil hadis nabawi, kajian tentang hadis nabawi dan penulisan hadis di peringkat awal. Dia bawa di awal mukaddimah kitab ini tentang bagaimana orientalis al-mustasyriqun cuba nak attack hadis ini dari sudut mana. Jadi dia bawa dalam mukaddimah. Benda sikit ya, simple. Maknanya kalau kita ambil makalah-makalah macam ni, kita sebarkan dan kita wacanakan, anda ingat ini satu faedah yang besar untuk syabab kita ni mengetahui bagaimana orang yang bukan Islam bekerja untuk nak meruntuhkan kita punya sumber syariat yang besar ini. Hadis. Dia tak ambil dahan. Dia tak ambil dahan, tapi dia nak potong daripada umbi. Mana dia nak gugurkan kesahihan, authority penulisan hadis itu. Dia ambil daripada bawah. Yang kita ni semalam ada orang sebar satu makalah, dia kata hadis-hadis yang ajaib yang pelik dalam Sahih Bukhari yang bercanggah dengan akal. Ini bagi anak ini ranting. Nak runtuhkan tapi dari sudut rantingnya. Yang kita nak ambil ini yang orang talih buat ni,
daripada umbi lagi. Mana kalau hadis dikondam tak diterima, maka suburlah geng-geng anti hadis. Kita duk marah ke geng anti hadis, tapi kita baca ke, tahu ke tidak poin mana yang dia tekan dalam bab hadis yang dia tekankan itu. Maka hadis ini ayat al-yawma akmaltu lakum dengan ayat tajdid tadi tidak bercanggah. Ada hadis tajdid tidak bercanggah. Man yujaddid maknanya orang yang menghidupkan balik sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Hari ini banyak ke tak banyak sunnah tinggal masyarakat? Banyak. Pasal itulah kita tengok di antaranya bila masuk dalam masjid. Kalau mari 100 orang, tamu-tamu orang nak mari akad nikah dalam masjid tu. Berapa orang yang masuk masjid solat sunat tahiyatul masjid? Cuba duduk tunggu di masjid, nanti nak ambil bila berapa orang masuk. Tak ada orang. Kadang-kadang sekali dengan Tok Imam pun tak. Oh, minta maaf lambat siapa. Pakai tokoh lalu akad nikah dah dia. Tok Imam pun tak sembahyang sunat di masjid. Bukan Tok Imam masjid kita ni, masjid lain lah. Tapi nak ceritanya jangan kata waktu pun nak, bukan. Yang kita nak ceritanya kaifa as-sunan al-mahjura. Benda-benda sunnah yang Nabi ini ditinggal oleh masyarakat dalam keadaan. Tapi kita over lah pula. Kalau bila nak hidup sunnah ni, kita hidup dalam bab apa? Dalam bab makanan tinggi darjah dah. Oh, ini sunnah lalu. Allahu akbar. Malah dah sebut dah banyak kali dah sebut. Ayam hari ni yang mendapat hazzul al-awfar. Ayam hari ni telah mendapat bahagian yang besar. Apa dia belajar? Ayam belajar apa? Belajar Quran. Cuba tengok di kedah-kedah dekat Frozen. Banyak ayam kami ni telah diterapikan dengan Quran. Kadang-kadang kita geram tanya dia, tuan dia terapi ke tak tu? Yang jadi pelik sangat tu tuan dia. Kata waktu direba ayam tu semua pasal Quran situ. Masuk dalam pejabat dia pasal lagu. Kata ayam baik pada mung lagi. Kena hak tu tak jadi tarik. Ada seorang mari bawa iklan. Dia kata ustaz yang atas tu tak kira lah. Yang atas yang Quran tu terapi tak payahlah ambil bawah je. Dia takut saya marah dengan dia. Kata mung baca Quran tak baik. Jadi al-muslim huwa alladhi yahmilu hadhihi ar-risalah, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalatul Quran, risalatul khulud. Jadi muslim yang kita nak bincang ini pemuda Islam. Siapa dia pemuda Islam ni? Orang yang membawa Al-Quran, membawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Quran dan risalah yang kekal abadi ini. Inilah yang pemuda yang kita nak supaya mereka bertanggungjawab. Asy-syababu marhalatul quwwah. Pemuda ini satu marhalah, satu peringkat kekuatan. Ada kekuatan dari sudut tenaganya, dari sudut semangatnya, semua benda ada. Jadi al-syabab yumathilu marhalatul quwwah wal hayawiyatud dafi'ah. Al-hayaw maknanya orang yang aktif, yang hidup. Li'annahu wasatul umr. Karena dia pertengahan umur. Di antara kanak-kanak tak ada juga. Di antara dia sampai mereka tua, letih dah kita. Pasal itulah ramai orang bercakap, kita ni kalau masuk siri 5 ni, mana umur 50 lah. Tak apa nak semangat dah nak buat kerja. Itu alasan kita ya tak? Kadang-kadang yang tak semangat tu dalam bab mana? Dalam bab ibadat ya. Nah, kalau dalam bab lain semangat lagi. Allahu akbar. Berapa umur? Baru 50. Tapi kalau bab ibadat berapa dah umur? 50 lebih dah. Dia cara jawapan tu memang mantik lah dalam bab lain tu hidup lagi. Tambah-tambah kalau dalam majlis-majlis keramaian suka-suka pula tak. Kalau ada pula timbul pula tajuk isu poligami pula. Segah lalu dia. Hak ada obat tu nak cabut lalu dah obat. Nak suruh nampak muda. Baik. Jadi fahina ma takunu syamsu fi kabidis sama fi rabi'atin nahar. Ini uslub bahasa Arab. Mana kalau matahari itu di tengah langit, rabi'atun nahar maknanya di tengah langit itu mana cerah tu memang panas sungguhlah ketika itu kan. Jadi maknanya kuat dan panas, bahan bakarnya memang tinggi. Jadi syabab izan marhalatul futuh wal hayawiyah. Jadi pemuda di peringkat ini, peringkat umur pertengahan ini, dia kata peringkat yang sangat penting. Duduk di bawah bimbingan dan taujihat, di bawah pimpinan ataupun tarbiyah. Dalam istilah ahlus suluk, duduk di bawah bimbingan as-salik ini, duduk di bawah bimbingan guru yang mursyid. Itu istilah-istilah belakang itu. Jadi marhalatul ata wal bazl wal qudrah. Jadi marhalah ini marhalah boleh mengeluarkan benda-benda, mempunyai kekuatan untuk menanggung tanggungjawab yang besar. Jadi inilah marhalah yang kita nak. Asy-syababu hamaratur risalat. Pemuda-pemuda iaitulah pembawa. Hamalah ni bukannya kalau kita bahasa terjemahan dipanggil pemikul. Pemikul tanggungjawab membawa risalah.
Bahkan kalau kita tengok Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam banyakkan dibangkit umur 40. Umur dia 40 kerana itu dipanggil umur kematangan. Hatta balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Kan dalam Quran sebut balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Asyuddah maknanya umur yang matang. Cukup dah tu. Pasal tu kalau kita nak belajar setara mana pun, pemuda-pemuda ni saya suruh cepat habis BA, teruskan ke peringkat master, kalau boleh PhD tu biar sebelum umur 40 tu dah clear dah. Sebab umur 40 ni kita nak lonjak naik ke marhalah yang lebih tinggi lagi, yang lebih atas lagi. Tersedut kira hak lain tu. Marhalah 40 ni marhalah yang baik. Jadi haddatsana subhanahu wa ta'ala an ashabi Musa. Allah Ta'ala cerita tentang pengikut-pengikut Nabi Musa. Siapa? Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim. Jadi tidak beriman pada Musa illa dzurriyyatum min qaumihi. Mana zuriat kumpul daripada kaum dia. Wa haddatsana al-Quran ahli al-kahfi nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun. Pemuda-pemuda yang duduk dalam gua, dalam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni menarik cerita dia. Anda tak nak ulang di sini, saudara-saudari boleh tengok dalam YouTube Abu Anas tu, cari ibrah dan pengajaran daripada cerita Ashabul Kahfi. Kanu min ayatina ajaba. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kanu min ayatina ajaba. Jadi orang duk anggap Ashabul Kahfi ni salah satu daripada tanda-tanda kuasaan Allah Ta'ala yang ajaib, yang pelik. Pada itulah Tuhan tak sebut fakta dalam Quran. Apa salahnya Tuhan sebut 7 orang? Sesama masalah. Yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun. Tengok. Jadi kalau Tuhan kata sab'atun, sesalah masalah. Tak ada orang pertikai apa-apa. Tapi kenapa Tuhan guna uslub wa yaqulun? Sebab Tuhan nak suruh kita mikir. Nak suruh kita fikir bagaimana nak tadabbur Al-Quran itu. Yaquluna rajman bil ghaib, itu semua cakapan tanpa bukti. Tapi yang buktinya mana? Wa yaquluna sab'atun wa saminhum kalbuhum. Allahu akbar. Challenge sekali cerita. Ibrah dalam surah Al-Kahfi ajaib sehingga para ulama mengatakan di antara masal bandingan yang tidak baik yang kita buat iaitulah anjing. Anjing ni Tuhan buat bandingan baik ke tak baik? Au tatruhu kamasalil kalbi. Sebab Tuhan kata ulama-ulama yang jahat ni macam anjing. Kalau kamu biar pun lidah dia terjelai, kalau kamu halau dia pun lidah terjelai, kan? Tapi kenapa mangkap Allah Ta'ala beri satu kedudukan kepada anjing bagi Ashabul Kahfi? Berapa kali Tuhan sebut anjing? Wa yaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisu kalbuhum, sab'atun wasab, 3 kali sebut anjing dalam Quran. Sebab apa? Coba belajar dia punya ibrah. Niat kita bukan nak naik taraf anjing, tapi nak suruh anak ceritanya anjing itu mendapat kemuliaan disebut 3 kali dalam Quran sebab anjing itu ikut orang baik. Suhbatul akhyar. Bila dia duduk dengan orang baik, sampai anjing pun disebut nama 3 kali dalam Al-Quran. Di tempat lain anjing tak ada yang baik disebut dengan yalhas atau tatruhu yalhas. Tapi dalam isu Al-Kahfi mendapat tempat yang baik kedudukannya sebab dia duduk dengan suhbatul akhyar. Hadza huwal kalbu. Fama balu antum, bagaimana kita Muslim duduk dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik, tentulah lebih tinggi darjatnya, tentulah lebih hebat, lebih mulia kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Namazij ra'i'atun lisyabab. Contoh yang sangat menarik bagi pemuda-pemuda. Ya, ada lagi di sini. Haddatsana an Ibrahim alladhi hattamal asnam. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, memecahkan berhala. Faqala ala lisani ubad hazil asnam qalu sami'na fatan. Kami dengar seorang pemuda. Jadi pemuda ini memang menjadi ejen perubah. Tapi kena betul-betul kena beranilah. Satu berani, yang kedua kena ada ilmu dalam ilmu yang dia buat. Jadi kalau berani tak terpaksa, tak ada juga. Sebab dia rempuh tak kalau jadi merusakkan bukan membina. Itu kita tak nak. Yang merusakkan kita tak mahu kita nak pemuda yang membina. Wa haddatsana al-Quran an katsirin minasy syabab
banyak sekali Quran menceritakan kepada kita tentang pemuda. Duribu amsilah syatta fil fadail, yang dibuat contoh-contoh yang pelbagai di dalam berbagai sudut. Tengok dalam kitab ini dia sebut berapa sudut ada. Yang pertama, Ismail Az-Zabih. Nabi Ismail yang disembelih oleh ayah dia, Ismail Az-Zabih. Haddatsana an Ismail alladhi dhaha bi nafsihi wa qaddama 'unuqahu lillahi ta'ian mukhtaran. Allah cerita tentang kedudukan Ismail yang telah mengorbankan dirinya, mengholorkan tengkuknya dalam keadaan taat dan pilihan sendiri. Bukan kata dipaksa, ditarik lah. Dia pilih, ayah, ni tengkuk aku. Kata apa? Ba'da an balagha ma'a abihi sa'ya. Pelajar atau syabab kena tengok Nabi Ibrahim pasal apa dalam isu korban Allah gaitkan dengan cerita Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sebab Ibrahim dapat anak, umur dia berapa tahun? Berapa tahun umur waktu Ibrahim dapat anak? Tua dah dia. Jadi dapat anak, dah lah tua dapat anak. Tiba-tiba anak dah besar, dah kecil anak, diperintah supaya tinggal. Tinggal di mana? Di Mekah. Dia marilah ziarah, tengok. Bila anak dah besar, balagha ma'hu sa'ya. Anak ni dah besar, diperintah pula supaya sembelih. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ibrahim kata, "Hai anakku, aku tengok dalam mimpi aku anni azbahuk, aku sembelihmu. Fanzur madza tara, apa pandangan awak?" Subhanallah. Kalau kena anak kita gini, ayah kata lagu ni, bangun cegak dulu. Bahasa orang tua nyayuk, nak sembelih anak. Ismail kata apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintah oleh Allah pada kamu. Lam yaqul if'al bi ma tu'mar. Tengok, Ismail cerdik, dia tak kata buatlah kepada saya apa yang diperintah, tak. Dia kata if'al ma tu'mar, ai annahum lam yazkur nafsahu. Dia tak sebut dah diri dia. Kalau sebut buatlah kepada saya, berat juga ayah dia, anak dia ni. Tapi bila kata buat apa yang diperintahkan, orang yang jadi perintah tu kena kat atas dia. Ini cerita. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka inilah dipanggil kemuncak pengorbanan, tadhiyah dan kepatuhan seorang anak kepada ayah. Ada lagi lebih pada ni? Tak ada. Kita tak usah kata apa ni, pemuda-pemuda Islam ni. Bukan nak manahin jedak ni. Tak. Kamu tanda orang lain. Lazarlah jumpa kat kampus ni, tengok aktif sangat dalam persatuan ni, tanda lalu. Tak. Kau tak tanda lagi? Tanda dah. Mak dia tanda hak lain kat kampung. Apa jadi? Dua-dua ni masih tanda cara silent lah, cara senyap, tak rasmi apa-apa pun lagi dah. Jadi kontra. Bila berlaku hak mak pilih dengan anak pilih, anak ambil mana? Sudahlah. Bukan sembelih lagi ni. Baru nak tukar gewe baru ni. Berat dah kita. Ini tadhiyat al-Ismail wa abihi Ibrahim wa ummuhu Hajar la masilah. Tidak ada bandingan dalam tarikh al-umam, dalam sejarah manusia. Jadi kerana itulah rabt Allah Ta'ala ikatkan kita dengan Ibrahim, dengan Ismail, dengan Hajar dalam manasik, dalam amalan haji. Orang yang pergi haji tak cerita benda ni, tak kena. Kerana kemuncak dalam pengorbanan. Kita tak usah kata apa, sunnah korban, sunnah. Tapi habis kampung dia rang. Tak? Berapa satu bahagian ni? 400. Mahal. Yang ni 300. Akhir kali jumpa yang 200 setengah. Sudah sembelih, akak plastik setengah tangan apa terakak. Tak? Lepas solat istihar di masjid, jemput ke rumah saya belaka makan sup tulang. Tak makan sup tulang apanya? Kambing hok murah, lembu hok murah sekali mau ambil. Nah, daging pun tak ada. Nah, jawab dia makan sup tulang lah. Ini pengorbanan yang ditunjuk oleh tiga beranak ni. Allahu Akbar. Ini satu pengorbanan seorang pemuda dalam kepatuhan dan ketaatan. Tengok yang kedua. Saya tak nak cerita satu-satu, ini contoh je ni. Yang kedua, Yusuf As-Siddiq. Yusuf seorang yang sangat benar.
Nabi Yusuf alaihissalam cerita kepada kita tentang Yusuf. Yusuf mungkin lebih dekat dengan kita. Sebab godaan yang dilakukan kepada Yusuf alaihissalam, godaan memang kena kepada seorang pemuda dengan lengkap dengan godaan. Kalau nak kata apa, suasana tak kondusif, memang kondusif dalam rumah dia. Nak kata apa? Nak kata orang kampung serabut serebeh, no, ini Imra'atul Aziz, mak datin, bukan datin tua lah, datin muda. Jadi apa yang kita nak gambarkan, maknanya igra'at, mughriyat, godaan tu kemuncak dalam godaan. Tapi Yusuf alaihissalam, walaqad hammat bihi, beti ada orang baca cakap walaqad hammat bih, perempuan itu Imra'atul Aziz tengah gila kepada Yusuf. Jangan baca wahamma biha, kalau membaca hak tu rusak lalu tafsir. Ada orang baca walaqad hammat bihi wahamma biha, orang Zulaikha lah kita kata gila ke Yusuf, wahamma biha, Yusuf gila ke Zulaikha. La, jangan baca wahamma biha laula. Tengok ayat kena sambung. Yusuf akan gila kepada Zulaikha kalau dia tak tengok, tapi oleh kerana dia tengok burhan min rabbi, maka tidak berlaku benda tu. Dalam cerita Nabi Yusuf alaihissalam, salah seorang nabi yang mazlum, yang ceritanya sangat dahsyat. Sahabat saya Dr. Ahmad Najib, nanti panggil dia wacana sekali bab Israiliyat, panggillah di mana-mana universiti, bentang tajuk ni sangat menarik. Dalam tesis dia tentang PhD, dia tulis, dia kumpul riwayat-riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ahmad Najib hafizallah diceritakan, waktu dia tulis tesis sama-sama dengan dulu, dia awal, di peringkat awal dan peringkat bawah, dia kata wallahi, kalaulah cerita Nabi Yusuf ini pelik-pelik disebarkan dalam masyarakat, anda tak pelik, kerana dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ada 12 riwayat Israiliyat yang memang cukup ayat 18 belaka. Nah, Nabi Yusuf, baiklah, kita jangan campur cerita tu. Yang kita nak cerita di sini, pemuda Yusuf, Allah SWT jaga dia sampai peringkat tidak tergoda. Bukan dapat tidak tergoda, dia pilih lagi, Rabbis sijnu habbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku suka daripada duduk dalam istana. Kita orang muda jangan duduk orang benda tu, ya Allah aku nak masuk penjara, jangan. Nabi larang, la tatamannau liqa'al adu. Nabi kata jangan bercita nak jumpa musuh. Wa idza laqitu fasbutu. Tapi kalau jumpa jangan lari. Ni kita ni cabar lah, jangan cabar. Nabi tidak ajar kita mencabar orang, tapi kalau dicabar, ya, berdepanlah. Nak kata apa tak? Waktu tu dia panggil, dalam bahasa kampung Arab dia panggil al-fa'su al-ra's. Kalau kapok di atas kepala dah, lawan. Jangan duduk lari. Tapi bercerita nak jumpa musuh lah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala beri kepada dia pengorbanan yang begitu besar. Jadi pemuda-pemuda dalam Al-Quran ini hebat sekali. Banyak lagi kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ma ba'asallahu nabiyyan illa syaban. Allah Ta'ala tidak bangkit Nabi kecuali pemuda, orang yang umur lengkap. Wala utiyal ilmu aliman illa huwa syab. Orang nak jadi orang alim pun di saat dia muda. Jadi para pelajar musliminya yang muslimahnya, takwin i'dadun nafsi, melengkapkan diri dengan ilmu seboleh-bolehnya sebelum daripada marhalah yang lebih tua. Jadi kalau boleh 40 tahun tu kita dah lengkap lah, kita panggil ilmu alatnya, ilmu istimbaknya, cantik lah. Tapi jangan kata aku 40 tahun dah ni, bertaraf Nabi dah ni, taraf mujtahid lah. Bukan. Ilmu tu berjalan, tapi i'dad, persiapan itu kena ada. Pasal itulah kalau kita tengok Imam Malik contohnya, umur 17 tahun, syahidalahu sab'un ahli Madinah, 70 ulama Madinah menyaksikan Malik telah berhak untuk mengeluarkan fatwa. Jadi kita biar kita macam tu. Hari ni kalau kita tanya bab hukum hakam, bab buku-buku yang dibaca, memang ada masalah dalam sahabat-sahabat kita ni, kerana kita tidak bersungguh. Dan jadi kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Ismail ini semuanya menarik. Kalau kita tengok kedudukan pemuda dalam sunnah juga banyak. Di antaranya Nabi kita sebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis 7 golongan orang yang
Orang mana? Orang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Baik, contoh-contoh yang sangat menarik. Kita pindah pula kepada tajuk yang lain, iaitulah wajibatun arba'ah ala syababil muslim. Empat kewajipan yang ada pada pemuda Islam ini. Ada 4 kewajipan. Kalau kita boleh bertugas yang 4 perkara ni, insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang inilah yang dicanangkan, yang diharapkan lahir di tempat kita ni, insya-Allah. Yang pertama, wajibul fahmi sahih lil Islam. Pemuda wajib dia kena ada kefahaman yang jelas tentang Islam. Jadi kalau kita nak belajar, biar kita belajar yang betul-betul. Belajar tentang apa? Hadis, tentang ilmu syariat. Mesti berpaksikan kepada Quran yang pertama sekali, hadis. Kemudian ijma' ulama qiyas, itu pelengkap. Quran dengan hadis. Nak memahami Quran, berapa ilmu kita kena ada? Tak ada masalah Ustaz. Kitab tafsir semua telah diterjemahkan belaka dah. Cukup ke dengan terjemahan tu? Orang awam muslimin, na'am. Naqulu, na'am. Bagi orang awam, masyarakat awam, nak memahami agama ni, kalau diambil tafsir, contohnya Sahih Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir. Al-Munir dah lengkap dah terjemahan. Dr. Wahbah punya. Lengkap dah. Belum lagi, masih dalam proses. Jadi tafsir-tafsir yang ditulis oleh penulis-penulis tafsir yang kita kenal dia, tapi jangan ambil penulis-penulis yang bermasalah. Jadi penulis kitab-kitab tafsir yang bermasalah, yang ditulis oleh orang-orang semasa hari ni, orang-orang moden ni, kena tengok kepala cara dia menulis. Kadang-kadang banyak campurnya benda luar. Kita nak yang maksur wa ma'qul sekali. Tafsiran secara maksur dan ada huraiannya secara semasa. Maka ma huwa awwalu jaribin 'ala syababil muslim min hazil wajibatil arba'ah, iaitulah kefahaman yang sahih tentang Islam. Innal wajib al-awwal 'alaihi an yafham al-Islam zalika anna al-ilma yasbiqul 'amal. Tengok dia kata, annal ilma yasbiqul 'amal. Ilmu mendahului amalan. Syekh tak bawa sini ayat Quran yang dibawa oleh Imam Bukhari, contohnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Al-ilmu mana Allah Taala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata fa'lam, mu kena tahu dulu, kena reti dulu la ilaha illallah. Sebab kalau kita kata saja la ilaha illallah tanpa kita memahaminya, jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita kata. Apa dia tuntutan la ilaha illallah? Apa dia hakikat la ilaha illallah? Apa dia tanggungjawab terhadap la ilaha illallah? Kita pun tak tahu. Kita tahu la ilaha illallah ni sekadar boleh buat tukar gia 5 je. Tahu gia 5? Apa dia gia 5? Tak tahu. Tahlil itulah gia 5. Siapa bergonjak rumah tu? Tu jangan. Ada ustaz kita ni, dia kata gia 5 lah ni. Gia 5 tu dia pergi tengok dah rumah. Kalau rumah buruk jangan buat gia 5. Dah lah suami kawan tu mati, mu tukar gia 5, rutuh pula rumah kawan. Lah. Pasal itulah dia tak perlu laung kuat-kuat. La ilaha illallah ni menusuk dalam kalbu, dalam hati. Bila tuntutan la ilaha illallah itu dia panggil benda yang paling awal sekali kena ada. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, al-ilmu yasbiqul amal. Ilmu dulu, amalan mari ikut ilmu. Habis tak boleh beramal kita hari ni sebab tak ada ilmu. Awak nak beramal solat tu, kita belajar ke tidak? Nak maya ada belajar? Ilmu dah tu belajar tu. Tak nanti masuk kursus camp semak solat. Tu nak suruh nampak semak ya dah. Nampak semak, tunjuk dengan gambar, dengan slide. Kalau kita duduk belajar dengan mak kita, dengan nenek kita di rumah tu waktu kecil, ilmu dah lah tu. Cuma nak memperlengkapkan supaya lengkap kita punya pengajian tu, kita masuk bengkel tu, masuk munaqashah tu, itu lain. Ala syababil muslim an yafhamal Islam haqqal fahm. Jadi kita kena faham Islam ini sebenar-benarnya, an yatafaqqah fi dinihi la budda minal fahmi sahih lil Islam. Kerana
nak tafaqquh fid din, memahami agama itu mestilah kita kena memahami kefahaman yang jelas tentang Islam. An-nasu zalamul Islam. Manusia telah menzalimi Islam. Macam mana zalim? Fa udkhilu fihi ma laysa minhu. Mereka telah masuk ke atas Islam ini benda yang dia bukan daripada Islam. Ada sebuah buku, kalau rajin baca, ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Buku ni dah terjemah. Laisa minal Islam. Banyak cerita dalam tu, dia bawa budaya-budaya yang dibawa masuk ke dalam Islam ini. Laisa minhu, bukan daripada ajaran Islam. Tapi masalahnya budaya ni bila dah masuk, dah sebati dalam masyarakat, orang yang nak mengeluarkan dia daripada ni, orang tu pula yang dituduh mengacau kepada Islam. Pasal dia je buat masuk benda pelik, tapi bila kita nak keluarkan benda tu, jadi orang yang mengeluarkan jadi masalah. Wa akhraju minhu ma huwa min sulbi ta'alimi. Mereka telah mengeluarkan Islam itu dalam isu yang asas kepada agama, dikeluarkan. Tengok dia kata apa ni? Fi asri minal usur kana an-nas yudhifuna ila al-Islam ma laysa minhu. Dalam masa-masa yang terdahulu, banyak manusia ini telah menambah-nambah dan masukkan Islam itu bukan daripada ajarannya, asya'a gharibah, benda yang pelik, dakhalat al-Islam wa laysat minal Islam. Fashawwahat jamalahu wa kaddarat safa'. Mereka telah menghuduhkan Islam itu sendiri. Mereka telah kaddarat, kebersihannya telah dicalar ataupun dikotori. Wan tasyaratil bid'ah, dan tersebarlah amalan-amalan bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi. Wa asbahan nasu yuqbiluna fil Islam asya' ma anzalallahu biha min sultan. Au yakbalun. Wa asbana yakbalu. Manusia itu menerima Islam, dalam Islam itu perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak syariatkan. Maka timbullah al-bid'atul hasanah. Jadi timbul masalah bid'ah hasanah. Jadi saya tak nak bincang tajuk bid'ah hasanah dengan bid'ah tak hasanah. Bukan tajuk kita hari ini. Itu dalam siri yang lain. Kita tengok penting. Sebab dalam hadis Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Tiba-tiba mari ulama bagi bid'ah 6. Bid'ah yang sesat atau sesatlah. Ada bid'ah yang wajib. Jadi pembahagian di sini bagaimana keadaannya? Ini tajuk lain. Bukan tajuk hari ini. Ataupun cari buku-buku yang lain yang boleh bincangkan. Satu lagi, siri yang lain boleh kita bincangkan, tajuk yang siri Qardawi ini, tajuk dia As-Sunnah wal Bid'ah. Ini pun muhadarah dia juga. As-Sunnah wal Bid'ah, di antara sunnah dan bid'ah. Kita janganlah bila sebut bid'ah, ustaz ni nak mencelarukan masyarakat. Bukan nak mencelaru, nak menjelaskan kepada masyarakat mana yang ori, mana yang tak ori. Itu penting bagi kita hari ni. Sebab yang asli itu kadang-kadang bertukar. Ni lagu anu pula ni. Sedangkan benda tu wadih, jali dalam hadis yang ada. Tapi kita rasa pelik benda sebab tidak dibuat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazzara min ayyi ziyadatin 'ala din. Nabi kita telah memberi peringatan, amaran jangan tambah ajaran agama ini, li'anna kullama yuqbalu ziyadatu yuqbalu naqs. Setiap benda yang boleh menerima yaqbalul ziyadah, benda yang boleh menerima tambahan, dia juga menerima kekurangan. Ini kaedah yang disebut oleh ulama. Wal kamil la yaqbalu ziyadah wala naqs. Yang dah sempurna tu tak boleh dah, tak boleh tambah, tak boleh kurang dah. Macam air dah penuh, nak tambah boleh, nak kurang pun jadi dia orang panggil tak sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah. Walladhi yuridu an yazida fid din. Orang yang nak menambah ajaran agama ini, ka'annahu yastadrik 'ala Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Seolah-olah dia rasa Tuhan tertinggal lagi. Tak buat benda ni, sepatut kena buat. Wa yaz'um anna ad-dina naqis. Jadi dia menyangka agama itu kurang. Wa huwa yuridu an yukmilahu, maka dia yang nak menyempurnakan. Walizalika hazzara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Jadi adalah orang bahas kul, lafaz kul di sini adakah masuk semua ataupun tidak, itu dalam tajuk yang lain. Tapi hadis ini dibaca oleh semua orang. Dalam hadis yang sahih lagi, Nabi sebut man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang masukkan ahdasnya mencipta amalan-amalan yang bukan daripada ajaran kami, fahuwa radun, maka amalan itu ditolak. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kalau tengok dalam hadis Arba'in
Al-Imam An-Nawawi masukkan hadis ini dalam Arba'in. Fal-ibtida'u fid din marfud wal islamu farad al-ibtida' fi umurid dunya wal ittiba' fi umurid din. Islam ini beri kepada kita ibtida' fi umurid dunya, membenarkan kita ibtida'. Tengok beza ayat, beza titik. Ibtida' maknanya membenarkan kita mereka mencipta alat-alat yang moden tentang kehidupan dunia. Buat apa pun. Tak ada, Islam tak larang buat kapal terbang boleh, buat jet boleh, buat alat-alat yang moden ni tak ada siapa nak larang. Pasal itulah dulu mula-mula keluar hak ni mikrofon ni, ada orang tua-tua negara tak mahu dia kata ni hazal huwa jin, dia kata jin ada dalam ni. Pasal tu dia boleh cakap kuat. Dan ini alat yang membantu kita untuk nak menguatkan, khususnya zaman kita ini, di saat orang telinga pekak ke tak pekak, ke bahasa keras sangat. Dalilnya kita punya mikrofon ni kalau kita azan sampai ke mana dengar? Sampai mana dengar? 1 kilometer boleh dengar, 500 meter dengar. Baik, 500 meter dengar. 500 meter dalam lingkungan surau kita ni, berapa rumah ada situ? Berapa rumah? 200 rumah. 200 rumah, kalau 200 kepala rumah tu mari masjid surau kita, penuh ke tak penuh? Pasal tu saya kata, malah nak ulang, marah orang sini. Saya kata kita pekak di zaman pekak ni lah zaman perlu pada mikrofon. Dulu orang tak payah ada ni pun. Orang tengok jam tak ada. Dia tengok matahari, zuhur dah. Mari masjid. Hari ni jam ada kat tangan. Takwim kat dinding berapa? Hak sekolah bagi lagi, hak dia beli lagi, hak dia wakil rakyat bagi lagi. Tak sampai-sampai juga masjid akhirnya. Alasan. Allah, kalau tak nak juga macam-macam lah cerita. Jadi kita nak al-ibtida' fi umurud dunya wal ittiba' fi umurid din, dan kita kena ikut dalil dalam isu agama. Dalam perkara agama ikut dalil, dalam perkara dunia bolehlah kamu nak wa wuquf indal hudud, mesti kita berhenti dekat dengan sempadan halal dengan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakin lamma sa'at ahwal muslimin, apabila keadaan umat Islam makin tak baik, waja'at usurut takhalluf, datang masa takhalluf, masa kemunduran, walin hintat, penurunan, walittirab, orang panggil tidak stabil, qalabul wada', mereka telah menukar suasana. Fabadala an yakhtira'u fi umurid dunya, daripada mereka mencipta benda-benda yang hebat dalam dunia, ikhtara'u fi amriddin, orang Islam mereka-reka dalam isu agama. Kena ke dia ni? Kena ke tak kena ni? Hari ni kita reka macam-macam benda dah. Buat benda tu, buat benda ni. Wajamadu fi umurid dunia, tapi dalam perkara dunia duk jadi ikut pak turut. Boleh kau orang kafir belaka, kitanya duk reka apa? Duk reka dalam ibadat saja. Apa yang tak reka hari ni? Semua benda ada belaka. Nak berzikir kena muzik, nak selawat kena perdana kan. Sekali dengan perdana pula, tak cukup dengan duduk, kena bangun lagi. Hari ni bukan setakat bangun, bawa gendang besar-besar lagi. Allahu Akbar, selawat ke Nabi dengan gendang-gendang, barulah sempurna. Nak kata apa? Hadza yakhtara'u. Mereka tak reka benda-benda dunia, hidup reka benda agama. Betul ke dia ni? Allahu Akbar. Wa fi umurid din mukhtari'at wa mubtadi'at. Dalam perkara agama pakak duk reka cipta belaka ma anzalallahu biha min sultan, walidzalika nuridu minasyababil muslim an yafhamal islam fahman sahihan saliman yarudduhu ila fitratihi wa safail awal ila yanabihil asliyah. Jadi kita nak pemuda-pemuda Islam ni balik semula kepada sumber pengajian kita. Mana sumber pengajian kita? Kita balik kepada al-usur al-mutaqaddimah. Macam mana kita nak faham? Mungkin sahabat-sahabat ni tanya, macam mana skema kita nak faham? Jadi ana pun mula-mula tertanya-tanya bila kita tanya masyayikh kita, kaifa nafham? Bagaimana kita nak faham kepahaman yang sahih tentang agama? Dia kata mu balik kepada hadis khairul qurun qarni. Summa allazina yalunahum summa allazina yalun. Nabi kata sebaik-baik kurun zaman aku hidup ni. Kurun an-nubuwah, zaman Nabi. Nabi kita hidup berapa lama dalam kenabian? 23 tahun. Ada zaman nubuah. Baik, mari kemudian mari zaman sahabat, kibarus sahabah, sampai tahun berapa? Al-Khulafa Ar-Rashidun sampai tahun 40. Dengan wafatnya Sayyidina Ali berakhir Khulafa Ar-Rashidin.
Ni belajar tarikh tasyrik' ni. Buka balik nota tarikh tasyrik' tu. Dia duk ngaji di kuliah kan. Tahun 40. Kemudian ila sigar sahabat sampai kepada tahun 100. Itu kurun yang pertama berakhir. Mari pula zaman tabi'in. Jadi Nabi kata khairul summayalin 3 kurun 300 tahun yang awal. Jadi kalau kita nak safaul ilmi, nak cari ilmu yang bersih yang tidak dimasuk oleh unsur-unsur yang pelik-pelik, maka kita balik kepada 3 kurun yang awal. Mula-mula ambil Quran. Taib. Apa yang ditafsir oleh Nabi? Nabi tafsir apa ayat ni? Gini. Taib. Apa sahabat pula tafsir? Apa tabi'in pula tafsir? Apa imam-imam yang besar tafsir apa ni? Abu Hanifah contohnya, Malik, Imam Syafi'i, apa yang Imam Ahmad dia tafsir apa. Jadi kita ambil yang ni, insya-Allah pada waktu itu tidak masuk lagi unsur-unsur yang besar. Kalau masuk unsur Mu'tazilah pada waktu itu, tasadda lahum, telah menentang, telah dibongkar oleh ulama-ulama yang besar. Karena itulah bila mari pereka hadis palsu, kan? Bila ditangkap, dia kata tak ada masalah, aku dibunuh pun. Aku dah cipta 4,000 hadis palsu. 4,000 hadis palsu aku dah campur habis dalam ni. Kata dia khalifah pada masa tu, tak ada masalah. Aku ada Sufyan, aku ada ulama-ulama yang besar Abdullah Mubarak. Jadi ulama-ulama pakar-pakar hadis wujud ketika itu. Kita mengatakan walaupun ada golongan-golongan al-afkarul haddamah, pemikiran-pemikiran yang tidak baik pada waktu itu, tetapi mereka ada tokoh yang menepisnya. Ada kibar ulama pada waktu itu, Sufyan ibn Uyainah, Sufyanus Tsauri, Abdullah Mubarak. Jadi Al-Fudail ada. Jadi ulama-ulama yang kibar ini telah bertindak menepis apa-apa yang dibuat oleh mereka. Kemudian mari pula ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad contohnya. Imam Ahmad dalam fitnah khalqul Quran telah memberi satu perjuangan yang impak yang besar. Karena itu Imam Ahmad dikenal dengan nama Imam Ahlus Sunnah, sebab dia menentang golongan bid'ah yang dibawa oleh Mu'tazilah. Imam Syafi'i dikenal dengan nama Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Sebab kata Imam Ahmad, kunna nal'anu ahlul ra'i, kami duk laknat puak-puak yang gunakan qiyas banyak ni, hatta ja'ana Syafi'i, sehingga mari Imam Syafi'i tulis kita, mengajar kita ada ar-risalah tentang usul al-fiqh, maka dijamak di antara fiqh dengan hadis. Jadi alhamdulillah. Jadi kita hari ni nak memahami kefahaman yang sahih, balik kepada salafus salih. Itu dia punya skill ataupun skema kita. Kalau ambil yang kemudian boleh, tapi sebagai sokongan. Yang awal kata macam mana? Ambil hadis yang dipertikaikan, contohnya hadis tentang al-uluhiyat, tentang al-ilahiyat semua, tentang Allah. Apa yang ditafsir oleh ulama-ulama yang kibar dalam 300 tahun yang awal sebelum diserang oleh Mu'tazilah di dalam pemikiran umat Islam? Apa yang dia orang tafsir? Cuba kita sama masalah ni, kalau tidak duk kelahi sampai akhir kiamat pun tak habis-habis lagi. Bila baca tentang Allah, yang kita kelahi dalam masalah sifat-sifat Tuhan. Ulama ni kata gini, ulama gini, kata tak mahu belaka. Balik kepada 3 kurun yang terawal, apa ditafsirkan oleh ulama-ulama tabi'in dan ulama atba'ut tabi'in, ditafsir oleh sahabat tentang ayat ini, kita berpegang di situ, barulah kita rasa selamat. Kalau nak ambil yang kemudian, sama-sama kemudian, tak jadi juga. Ambil zaman kita, sama-sama kita pun lagi letih. Jadi ambil yang terawal, kerana itu 3 kurun yang mendapat, kalau sesuai lah, ISO daripada Nabi SAW. Nabi kata khairul qurun qarni. Jadi letak situ. Payah ni kalau nak baca kepahaman yang sahih ni, kita nak rujuk ke siapa? Rujuk dia sendiri. Orang kritik dia ramai juga. Syekh kita sendiri. Nak rujuk kepada ulama mengikut geografi. Rujuk kepada ulama-ulama Saudi, ada benderanya sendiri pula. Nak pergi rujuk ke siapa? Rujuk kepada ulama Syam, ada simah. Jadi akhir sekali kita rujuk kepada salafus salih yang tidak boleh dikritik. Yang pentingnya riwayat-riwayat tersebut disahkan oleh para ulama-ulama hadis, bahawa riwayat ini sahih kepada asar ini sahih kepada fulan. Ini kaedah yang anda rasa yang kita boleh buat untuk memahami bagaimana nak balik kepada al-fahmus sahih tadi. Kemudian habis yang 3 ni, kita balik kepada ulama-ulama yang mutaakhirin untuk memperjelaskan. Contoh nak memahami hadis. Macam nak faham hadis, baliklah kepada Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Syarah Bukhari contohnya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah
Muslim. Dan ramai lagi syarat Ibnu Battal, contohnya Ibnu Daqiq al-Id, banyak lagi Al-Izz bin Abdul Salam dalam huraian-huraian kepada hadis. Tetapi peringkat darjat yang pertama mesti kita letak darjat ulama salafus salih. Ana kadang-kadang menegur sahabat-sahabat, tegur ana sendiri, tentu kawan-kawan, keluar dalam TV kak, berkata fulan tu siapa? Ulama yang ada sekarang ni. Jadi kadang-kadang kita sampai sahabat, tak ada ke Hasan Basri kata apa? Tak ada ke Amrullah Mubarak Al-Fudail bin Iyad kata sebelum nak sampai ke kita ni? Tak ada orang tu. Oh, dia kata ada. Dah, kenapa tinggal yang awal? Pergi ambil yang kemudian, yang orang memang, kalau sebut Hasan Basri tak ada orang pertikaikan. Orang buat nyanyi ada. Tahu buat nyanyi Hasan Basri? Kau tak dengar lagi cerita ni? Dengar dah. Hasan Basri kalah berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah. Dengar dah ya cerita ni? Ingat? Belum lagi. Kita nak ulang balik takut dia tahu ustaz cerita hok mau cerita ni. Kalau belum lagi baik kita cerita. Orang kata Hasan Basri ni kalah berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah. Hasan Basri nak pergi pinang Rabi'atul Adawiyah selepas kematian suami dah, janda dah dia. Jadi bila kita tengok berdebat-debat, akhir sekali kalah, dia kata orang perempuan 9 nafsu, laki-laki 1 nafsu. 9 nafsu 1 akal. Orang perempuan. Perempuan patutnya kena bela dia. Hak wanita ni. Jadi bila kita teliti tengok, Hasan Basri rahimahullah ta'ala meninggal pada tahun 110. Rabi'ah dikatakan lahir pada tahun 100. Takkanlah budak umur 9 tahun dah jadi janda, dah berdebat dengan Hasan Basri, kibar ulama tabi'in pada masa itu. Raji. Ini cerita. Masa tu anak kata Hasan Basri ni buat nanya, kalah berdebat dengan budak 9 tahun. Ini fakta. Banyak sekali fakta-fakta, cerita yang kita bawa cerita. Kadang-kadang bila kita semak kepada tarajum, kitab-kitab tarajum, kitab-kitab terjematul ulama, memang tak logik lah, tak logik. Hak kita kata tu mati lama dah baru mari kawan ni. Tiba-tiba kawan ni pula pergi kalah, pergi berdebat dengan dia. Bila dia berdebat. Jadi banyak benda dia panggil tadlis dalam ilmu hadis ni, pasal tak tahu tarikh bila. Jadi pasal tu fakta kita kena jelas. Baiklah. Itu kepahaman yang sahih. Kita pindah pula kepada yang kedua. Sebelum pergi kedua tu kita tengok ni. Fa idza kanat al-usur as-sabiqah kanu yuridu an yazidu 'ala al-islam fi mu'taqadatihi wa fi muamalatihi wa fi asya' katsiran minhu. Orang dulu-dulu memang kuat nak letak pada Islam ni kehebatan je. Fa asruna hadza yurid an yanqus al-islam. Tapi zaman kita hari ni orang nak mengecilkan Islam tu pula. Ini bagan. Baik. Muka surat 12 tu. Wa yanbaghi an nad'a al-asya' fi maratibiha. Sepatutnya kita letak satu benda tu di tempat dia yang sesuai. Nuqaddim ma haqqu taqdim wa nuakhir ma haqqu ta'khir. Kita awalkan benda yang patut diawalkan. Contohnya perkara yang patut diawalkan kita belajar apa dia? Ilmu tentang akidah. Itu yang awal. Kemudian ilmu tentang Quran dengan hadis. Kemudian marilah ilmu sains, ilmu ini. Tapi hari ini bertukar. Di kuliah pula lagi bertukar. Kuliah syariah dah tu. Budak ni masuk tahun 1 mengaji fiqh jinayat. Kata ibadat mu ambil dah. Dak lagi. Pasal itulah ulama rahimahumullah taala, mereka susun ayat betul. Bermula dengan kitab taharah. Lepas tu baru mari kitab salah. Sebab kalau nak solat macam mana taharah tak reti. Kan? Cuma lepas bab ibadat baru dia bertukar. Nak muamalat dulu ke munakahat dulu? Nak nikah ke nak nego dulu? Jadi ada setengah kita dia mula dengan muamalat. Ada setengah kita munakahat dulu. Pasal apa? Anda tengok dalam satu kitab, tajuk dia Tartib al-Mawdu'atil Fiqhiyah. Susunan tajuk-tajuk dalam kitab fiqh. Kenapa mazhab ni dia takdim yang ni? Kenapa mazhab ni takdim yang ni? Itu ada dalam kitab. Nanti kita bincang dalam tajuk bagaimana mengenali kitab-kitab fiqh, insya-Allah. InsyaAllah tu bila tu Allah Ta'ala yang insyaAllah. Maka kita kena takdimkan yang patut kita awalkan, yang akhir patut diakhirkan.
Satu lagi yang anda ingat, satu munasabah yang patut kita kena fokus dalam wacana kita, iaitulah al-mawdu'atul mausimiyah. Tajuk-tajuk yang bersifat bermusim. Contohnya, bila mari bulan Ramadan, sepatutnya dekat Ramadan tu kita buka kitab hadis ke, fiqh ke, tafsir ke, semua yang menjurus kepada ahkamus siyam. Mari lepas raya ni kita buka fiqh tentang haji. Bab haji saja. Baca kitab Mishkatul Masabih, kitabul haji. Baca kitab Bukhari dalam babul haji. Tak ada masalah. Mari bulan apa pula ni? Bulan Rabiul Awal, orang sibuk dengan cinta Nabi. Kita buka pula kitab-kitab tentang sirah Nabawiyah. Jadi sirah Nabawi biar konferensi lah, biar lengkap lah. Daripada perjalanan, daripada ni. Termasuklah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi kalau sepanjang tahun duk Syama'il dia, habis duk kena kasut Nabi, duk kena macam mana rupa Nabi. Cantik. Jangan kata tak cantik. Tapi mana ghazawatul Rasul? Mana Nabi kita berperang? Bila nak jumpa dengan Abu Jahalnya? Jadi kena imbang. Kena dia panggil biar lengkap. Daripada awal sampai ke akhir. Kena peribadi Nabi, kena sifat Nabi, kena perjuangan Nabi, kena sunnah Nabi, barulah kita panggil kita punya cinta Rasul itu lengkap. Kalau tidak, jadi lagu ni lah. Bila sebut cinta Rasul, apa dia? Hari ni dalam kepala anak-anak kita, majlis cinta Rasul, orang akan apa-apa? Ni tak nampak hal lain. Pasal itulah satu trend, fenomena semasa yang buat. Jadi kita nak cinta Rasul, ta'al huna. 2 hari 2 malam khatam kitab. Paling tidak apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Ada berani? 2 hari 2 malam di situ. Rahiqul Makhtum. No. Oh panjang ustaz. Baik, Raudatul Anwar. Ringkas kepada Rahiqul Makhtum. Ada. Duduk 2 hari 2 malam khatam kitab. Barulah kita rasa ada maknanya. Kita cuma hari ni anak duk tengok kitab yang betul-betul autoriti lah, kesahihannya dalam sirah Nabawi ni dalam bahasa Malaysia. Kita nak pakai hak mana? Sampai hari ni pun anak masih lagi menunggu-nunggu takrir daripada sahabat-sahabat yang duk ngajar kitab ni. Sebab kalau tengok Syama'il saja, terjemahannya banyak, tapi tanya ustaz yang mengajar tu, ada je yang kritik terjemahan. Maknanya ada benda yang masih tak kena. Allahu Akbar. Tengok ni. Muka surat 13. Fama yang bagi an na'lamahu jayyidan fi fahmil Islam. Di antara perkara yang patut kita kena tahu betul-betul untuk memahami Islam itu, an na'khuzal Islam min yanabihi safiyah. Kita kena ambil apa yang anda sebut tadi ada di sini. Kita kena ambil Islam itu daripada sumber yang bersih. Narji' ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, na'udu ila fahmi sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan khairul qurun faqad kana fahmum lil islami naqiyya. Kefahaman ulama-ulama salaf bersih sebab mereka tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar. Fahman li ruhil Islam wa sulukihim min ajal Islam arqa wa awsaq. Jadi suluk mereka, kepribadian mereka tentang Islam ini arqa, lebih tinggi dan lebih awsaq, lebih siqah. Yang bagi an nahris ala an na'khuza minal madrasatil ula qabla an tadkhul asy-syawa'ib ala al-Islam. Jadi sepatutnya kita ambil ilmu Islam ini daripada madrasah yang awal. Jadi madrasah salafus salih sebelum dimasuki oleh unsur-unsur yang mengeruhkan kepahaman Islam. Wala syakka anna hunaka asya' syabat tsaqafatil islamiyah. Tidak ragu lagi di sana banyak benda-benda yang mengganggu ilmu-ilmu Islam ini, seperti Israiliyat. Maksudnya ilmu Israiliyat, ilmu tentang cerita-cerita yang diambil daripada Ahlul Kitab. Baru ni anda dah syorkan supaya para jemaah baca buku, beli buku Israiliyat dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abu Syahbah. Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi kutubit tafsir. Jadi kitab ni alhamdulillah kita terima kasih kepada pihak JAKIM kerana menterjemahkan ke bahasa Malaysia. Tajuk dia Israiliyat dan hadis maudhu' dalam kitab-kitab tafsir. Ini penting. Sebab bila kita sandar kepada benda yang tak kukuh, kemudian kita sandar dengan dia, rebah kalinya kita jawab dia. Benda yang tidak ada asal. Riwayat dhaifah, hadis maudhu'ah. Itu semua penyakit-penyakit yang masuk dalam masyarakat. Wasyatahat wa ghalawat.
Syatahat ni dia panggil ni ni ahli orang-orang tarekat ni, syatahat tu. Yang duk menari, duk melompat itu dipanggil syatahat sufiyah. Jadi jangan pula salah anggap bila kata ahli sufi gini-gini, orang marah pula dia kata dia tak tahu sufi, tapi duk kritik sufi lah. Kita bukan kritik, syatahat maknanya perbuatan-perbuatan yang pelik-pelik yang dibuat oleh ahli tarekat itu sendiri. Kita kena terima benda tu. Wa ghalawat wa inhirafat fil qiri ja'at, bila kemari benda ni min nata'ij ikhtilatil muslimina bi ghairihim minal milal wan nihal wal umam, sebab bila orang Islam bercampur dengan orang lain maka timbullah benda ni. Khususnya bila orang Islam ni berlaku pembukaan negeri Furs, negeri Parsi. Waktu buka Rom ni adat dia lain sikit. Dia ada pokok Kristian. Kristian nampak dia punya cara pemikiran bid'ah yang ada dalam Kristian, tapi bila mari puak-puak Parsi, negeri Faris, maka adat Farisi ni adat yang bercampur dengan benda-benda lain. Hak ni awak masuk dalam Islam yang menimbulkan banyak benda-benda yang mencelarukan. Jadi ada adat ini yang kita kenal. Ala syababil muslim an yafqah islamahu fiqhan jayidan. Jadi walakin laisa ma'na hadza anna nuri min talibil tib wal awil handasah. Bukan makna Syekh kata kita nak suruh orang-orang yang belajar engineering, belajar perubatan supaya tinggal berubat pergi duduk mengaji hadis belaka. Tidak. Jadi setiap orang itu ambil pada takhassus dia. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudahkan mengikut apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tuhan beri pada kita mudah dalam ilmu tib, pergilah menjadi tib. Jadi tidak syarat. Tidak kata Imam Nawawi dalam ketika syarah hadis Mujaddid tadi. Imam Nawawi kata apa? Laisa syaratan an yakuna li wahid. Bukan syarat mujaddid itu seorang. Tak. Ada kala dia mujaddid dalam bidang jihad fi sabilillah. Orang ni mujaddid dalam bidang ikhtiraat, orang ni mujaddid dalam bidang pendidikan. Jadi semua orang itu main peranan. Boleh jadi mujaddid ni duduk kepada satu fi'ah, satu kumpulan yang besar. Itu ada. Itu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita kata orang pasal itulah kita sebagai pendakwah doa jangan duduk perli orang lain. Kerja orang ni tak ada kerja lain. Siang malam pagi petang masuk ceramah TV ke keluar TV dalam suara apa, kerja dia tabur gazah dia. Tak cara dah tabur orang kapur dia. Biar tak ikut makan pun tak. Jadi jangan kata mulut sibuk gazah. Orang kapur dia orang lain pula buatnya. Tengok. Ada orang kerja dia orang asli je. Kejap-kejap duk lautan orang asli. Sebab kadang-kadang ustaz kita ni hebat duk kayu sopi dia boleh tukar dengan ngetuk batin. Piung kawan tu piung dia piung pula. Kata hot tak ya, dia boleh tukar dia kata tak ada masalah, biasa dah dia. Mesranya dia dengan dia kata apa? Kita tak pernah masuk hotel sekali abu dia duk kritik. Oh, cara kau orang asli. Yang mu tak ajegi. Ini yang tak selesa kita dah. Ada ustaz kerja dia duk nulis majalah lah, nulis buku, tak capung orang. Biar itu kerja dia. Ada orang ceramah ya 24 jam, nulis tak satu buku tak keluar-keluar. Dah kerja dia boleh ceramah ya. Jadi kepelbagaian bidang tugas itu satu melengkapi sama-sama. Kita jangan duduk kosek orang lain lah. Kosek orang ni jadi masalah. Jadi ada yang tafaqquh fiddin, ada orang yang bekerja berjihad, ada orang yang charity punya masyarakat, ada orang. Jadi semua pelbagai biar kita ada semua. Ada orang yang sibuk dengan duduk main alam maya, internet. Jadi semuanya ada. Jadi itu yang pertama tak habis-habis lagi ni. Kita pergi kepada lepas kita belajar tafaqquh fiddin, kita pergi kepada kewajipan yang kedua. Wajibul amal islami, kewajipan kerja untuk Islam. Al-amal bil Islam. Ajal la yaktafi Islam minal muslim bi mujarradil ma'rifah az-zihniyah. Islam ini tidak memadahi hanya setakat kita ada ilmu dalam kepala saja. Ma'rifah zihniyah. Au an yaqra wa yatafaqqah wa yamtali' ra'sahu ilma. Penuh dalam ilmu, tanya ilmu dalam kepala dia tahu belaka. Profesor sebab tahu dah dia ni. Summa la syai'a ba'da zalik, lepas tu duduk tidur rumah dia. Lah, kita tak nak orang ni. Kita nak dia nak yang keluar, yang masuk keluar. Dia baca banyak dan dia boleh mengeluarkan orang. Sebab itulah anda tengok penulis-penulis ni. Kadang-kadang ajaib Allah. Macam mana dia boleh intaj? Macam mana dia boleh keluarkan buku-buku? Kalau kita nak baca dengan rujukan yang ada sampai 300 buah rujukan dia tu, 3 bulan, 3 tahun pun tak habis lagi. Dia boleh keluarkan sebuah buku. Makna orang ni orang baca. Ini benda yang ajaib.
Dalam sejarah anak ni, anak cuba. Bukan nak memuji ni. Nak bagi semangat kepada adik-adik ni, pelajar-pelajar kita. Cuba tengok dalam risalah Dr. Hana, tengok dalam blog Abu Anas tu ada dekat tepi tu risalah. Tengok fihris rujukan kita. Berapa ratus kitab kita rujuk. Dalam masa panjang lah anak tulis tesis 5 tahun. Orang lain tulis 5 tahun ni 3 tesis dah siap. Kita 5 tahun siap ya. Rujukan tu, orang kata ustaz rujuk macam mana? Memang hak kita tulis tu memang hak kita rujuk semua. Sekurang-kurangnya kita kata at-ta'aruf. Paling tidak pun dalam sejarah hidup aku ni pernah pegang kitab ni. Baca semua dak lah. Pasal tu ada rumah anak-anak letak kitab-kitab. Minta dengan Ummu Anas kata almari yang ada ni kita buat kitab belakang lah. Kalau hak pinggan makuk tu tak dapur. Setengah orang ni ajaib dak. Ada ke tak pinggan makuk dapur. Lepas tu waktu orang mari akak dengan pinggan polystyrene. Apa cerita lagi ni? Pinggan comel dalam mari tak angkat-angkat lagi, duduk tunggu debu situ. Ni kita tak kitabnya. Jadi orang mari tu ustaz baca belakang ni. Kata tidak syarat kitab tu kena baca semua. Sekurang-kurangnya rujukan. Zaman dulu orang tak bawa kitab. Orang tak bawa kitab balik. Diceritakan Allah irham Tok Kenali. Tok Kenali ni bapa anak cerita rahmatullah alal jami'. Dia kata Tok Kenali dia balik daripada Mesir bawa satu kitabnya Mughnil Labib. Kitab yang hebat dalam kitab nahwu. Mughnil sebuah kitab ya. Mughnil Labib. Tapi al-ilmu ketika itu di mana? Fi sudur. Ilmu dalam dada. Kita lah ni kalau tak klik kau satu, dalam dada pun tak ada juga, lari je jawab dia. Dia tak nak tu tak? Tak nak, setengah-setengah pelajar duk iklan pula. Nak jual dah kitab, tak aja buka dah tu. Sekat balik dulu, hak kotak Marlboro tu duk hajut situ, tak buka-buka lagi. Sebut nama pula dah. Kotak-kotak kata, tak payah. Baiklah. Jadi kita tak nak orang yang sumbat ilmunya banyak tapi tidak dikeluarkan. Setengah ahli pendidikan kata tidak dimuntahkan. Kata huduh bahasa muntah ni. Dia hak muntah comel ni siapa dia? Lebah. Lebah awak keluar madu kat mana? Tak je tengok lah ni budak. Madu lebah keluar kat mana? Kat ekor kat mulut? Itu muntah dia. Jadi dia nak istilah. Tapi kadang-kadang istilah tak comel, memuntahkan. Muntah ni bagai tak comel muntah ni tak. Tapi bahasa orang pendidikan biar dia lah. Kita tak sedap guna. Baik. Yang kedua, la al-Islam yuridul ilma alladhi yusmirul amal. Islam dia nak ilmu yang melahirkan amalan. Jadi kalau sekarang ada ilmu saja, dia tu pandai dia tu. Tapi tak pernah mengajar sekali habuk pandai ke mana? Bisa dia tu. Apanya bisa? Ada siapa mana masyarakat setempat dapat ilmu daripada dia? Tak, sebab tak pernah naik surau pun dia. Dia pergi solat tapi tak pernah bercakap. Kita tak dapat kesan daripada ilmu dia. Paling tidak kalau kita dapat belajar dengan dia, dapat menerima ilmu. Jadi nak ilmu yang lal ilmu alladhi yusmirul kalam wal jadal, bukan ilmu yang melahirkan cakapan dengan berdebat saja, tapi yuridul ma'rifah al-musilatul qalb. Kita nak satu ilmu yang boleh sampai ke dalam hati, allati tuharrikul qalba wal iradati allati, kita nak menggerakkan hati kita dan iradah kita, allati qala Allah azza wa jalla fi ashabiha innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Letak baris molek, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ada setengah orang tukar innama yakhshallahu. Sudah, Allah Taala takut pada hamba dia ulama. Jangan ayat Quran ni tukar hu bagi depan dengan bagi atas tu, jauh makna dia tu. Ni penceramah ni innama yakhshallahu, bertepi orang bawah. La, dia kata Tuhan tak takut dengan orang. Jangan. Innama yakhshallaha, orang yang takut akan Allah Taala siapa? Di kalangan hamba-hambanya ulama. Jadi ulama tu siapa? Al-Imam Al-Ghazali contoh dalam kitab dia kata ulama itu iaitulah orang yang ada ilmu yang beramal dengan ilmunya. Kalau ada ilmu saja tidak beramal, orang tak panggil ulama orang itu. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah Taala daripada ilmu yang tak bermanfaat. Dalam hadis Nabi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ilmu-ilmu yang tak bermanfaat ni ambil ni. Pelajar-pelajar ni. Ambil hadis ni, cari dalam Muslim. Letak baris comel, buat poster besar-besar, sebarkan. Doa ni. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta perlindungan ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu tak bermanfaat bukan semesti kita gagal periksa. Periksa yang paling tinggi berapa? 4.0. 4.0.
4.0 ilmu. Gapo dia 4.0 tu? Tafsir, hadis, Quran semua. Tapi maya subuh bila? Pukul 8 pagi. Ilmu apa lagi tu? Ilmu 4.0. Lah, kita nak ilmu yang melahirkan khasyah, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Taala dalam jiwa. Itu baru dipanggil ilmu yang bermanfaat. Allahu akbar ni. Wa min qalbil la yakhsha. Kita minta berlindung daripada hati yang tak khusyuk. Hari ni kalau nak cari hati khusyuk, payah kita kan. Wa min amalil la yurfa, daripada amalan yang tidak diangkatkan. Kan ada kan dalam hadis hari Isnin, hari Khamis, ingat tak? Nabi kata apa? Bila orang tanya tentang puasa hari Isnin, Khamis, Nabi kata hadis hari ni dalam hadis diangkatkan amalan itu pada hari Isnin dengan hari Khamis, kan? Kecuali siapa orang tak diangkat amalan dia? Musyahid, orang yang berkelahi. Hatta yastaliha, Nabi kata, orang yang berkelahi sehingga mereka berdamai. Selagi tak berdamai, tak usah alamat amalan dia tidak diangkat oleh para malaikat. Ini bahaya. Jadi kita minta berlindung Allah Taala daripada amalan yang tidak diangkat. Wa min da'watin la yustajabu laha, kita minta berlindung daripada doa yang tidak diperkenankan oleh Allah. Cantik dah doa ni. Tolong buat dah. Buat poster bagi kau orang. Satu lagi kena tak hadis depan ni, doa waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jadi dua doa ni kena baca. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yasta'izu billah minal munafiq al-alibil. Umar minta berlindung Allah Taala daripada sifat munafik yang pandai bercakap. Qila lahu, orang tanya, ya Amir Mukminin, ayakun munafiqan wa aliman? Adakah orang munafik tapi dia pandai? Qala na'am, alimul lisan jahilul qalb. Lidah pandai bercakap tentang agama tapi hatinya jahil tentang agama. Ini kita takut hari ni. Bercakap bab Islam, berapi dia. Nah, hebat, boleh sebut pelakor. Siap ngikut nombor ayat lagi. Tapi dalam bab amalan ada ke tak ada? Allahu akbar. Kadang-kadang kita rasa terkilan. Bila tengok orang hebat-hebat dalam agama ni. Hebat, jawatan besar-besar dalam agama. Tapi kalau jumpa di pasar raya, aku jumpa mana dia jalan dengan family dia, tukar dengan tok siap di masjid. Anak-anak tu tak ada simah ahlul ilm, tidak menunjukkan ayah tu seorang yang berilmu, pakaian yang tak patut syariah. Allahu akbar. Wa fil asar al ilmu ilman. Ilmu tu ada dua, ilmun alal lisan fazalika hujjatun li Allah ala abni Adam. Ilmu yang boleh duduk atas lidah saja, pandai bercakap saja, maka ini hujjah Allah Taala ke atas anak Adam. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang duduk dalam hati, fazalika huwal ilmun nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Allah Taala buat dua bandingan yang cukup dahsyat dalam Quran kepada orang yang berada ilmu tidak beramal. Satunya mislul himar, seperti dongki. Yang kedua seperti anjing yang kita sebut tadi kan. Jadi masalul ladzina humilut taurah summa lam yahmiluha kamasalil himar. Orang yang bawa kitab Taurat tapi tak beramal seperti himar yang duk pikul kitab. Ni kita kadang-kadang bimbang juga ni. Kadang-kadang gurau juga. Gurau dengan penjual buku. Minta maaf dah, penjual buku. Kata mu jual buku baca ke tak? Dia kata tak. La takunu mislul himar. Kata mu jangan jadi macam dongki, duk bawa kitab baca tak. Ni masalah kita. Kena baca juga. Tak ada orang baca buku. Kalau orang tanya ni apa dalam ni, kita boleh cerita apa yang ada dalam kitab kita. Allahu akbar. Betul orang paling banyak baca ni buat editor ni. Editor majalah bagus, majalah syariah, majalah buku ni bagus. Sebab dia mesti baca punya majalah orang nak baca. Dia baca payah kedok tahu tapi. Baiklah. Allahu akbar. Jadi kita lihat Islam ini masuk dalam negeri kita melalui ilmu Islam. Syekh tulis sini, dakhala al-Islam fi Indonesia wa Malaysia an tariqat tujar min Hadramaut wa kadzalika fi katsir minal bilad. Jadi banyak ilmu ni masuk melalui ni. Satu cerita ni dia panggil. Fi Korea al-Janubiyah, muka surat 23. Di Korea Selatan. Dakhala al-Islam munzu iddatu sanawat. Orang masuk Islam beberapa tahun yang lepas melalui akhlak yang baik yang ditunjuk oleh orang sana.
Iaitulah puak-puak Turki. Orang Turki yang pergi berperang di Korea. Jadi mereka ni tengah duk perang, bila masuk waktu solat dia berhenti, basuh, ambil wuduk, solat. Jadi puak-puak kafir ni tengok, siapa kamu ni? Dia kata nahnu muslimun. Dia kata aqwamal Islam, apa dia Islam tu? Jadi apabila dicerita kepada mereka orang Islam tentang Islam, jadi mereka masuk Islam melalui jalan tengok kepada kebaikan. Allahu Akbar. Jadi ada satu kata-kata yang masyhur daripada seorang pendakwah. Dia kata aslama marratan ahadul gharbiyyin. Seorang orang barat masuk Islam an tariqi ma qara'a anil Islam fil kutub. Dia baca Islam, dia kaji-kaji dalam kitab, masuk Islam. Kemudian dia pun nak pergi haji, pergi Mekah. Bila mari musim haji, tengok orang duk rempuh sana sini, nak tempat melontar macam nak pergi. Tengok pula lakah atas kepala orang. Allahu Akbar. Akhirnya dia kata apa? Mana aku baca dalam Quran, la rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Orang dalam haji ni tak boleh bantah, tak boleh berkelahi, tak boleh bala. Hak ni lompat sana sini, apa benda ni? Fara'a ghaira ma'araf. Dia tengok benda yang dia bukan dia tahu, dia tahu lagu lain. Apa nak kata? Maka dia pun keluarlah satu kata-kata yang masyhur, alhamdulillahilladzi 'arrafanil Islam qabla an a'rifal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memperkenalkan aku Islam ini sebelum aku kenal orang Islam. Mana kalau dia kenal orang Islam agak-agaknya masuk Islam ke tak? Orang Islam tak baiklah. Di Korea tadi terbalik pula dah masuk Islam sebab kita tak boleh lah negatif belaka. Oh, kalau tengok orang Islam lah, dalam Islam ni ramai lagi orang yang baik. Berapa ramai orang masuk Islam dengan sebab qudwah, contoh yang baik yang ditunjuk oleh para pendakwah kita. Jadi yang kedua beramal, yang ketiga tugas yang ketiga para pendakwah, wajibud dakwah ilal Islam, iaitulah hunaka wajibun salis huwa wajibud dakwah ila Allah. La yakfi an yakuna al-farda salihan fi nafsihi fal Islam la yuktafa an yakuna al-insan salihan fi haddi zatihi hatta yukallifu an yusliha ghairah. Jadi Islam ini tak pada kita baik seorang, kita mesti baik, kita baik dan orang lain pun kita kena perbaikkan juga. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pemuda-pemuda, jangan lupa kita mesti menjadi pemuda yang berdakwah. Hei, nak dakwah macam mana? Saya tak ada ilmu. Hei, takkanlah nak ajak orang pergi masjid kena ada ilmu. Nak ajak orang pergi dengan kuliah kena ada ilmu. Mari kita pergi dengan kuliah, yang temu ada ilmu banyak mana? Ilmu bawa motor pandai tak? Gendor je lah atas motor tu bawa pergi. Apa susahnya? Jadi ilmu ini, dakwah ini fun. Satu kesenian. Kita nak dakwah siapa? Nak dakwah orang awam. Nak dakwah ikut cara mana? Cara nak suruh dia baca buku. Bawa buku. Bawa risalah-risalah, pamphlet yang ringkas-ringkas. Bawa dia pergi majlis ilmu, bagi CD. Hari ni pula dengan zaman internet lagi senang. Tak? Kita forward hantar ceramah-ceramah yang baik, kultum, kuliah-kuliah pendek yang ustaz-ustaz kita ni bagi. Biar orang tengok, orang dengar, beri galakkan pada dia. Mu kena dengar orang ini. Baik ni, cerita dia gini. Jadi kita menggalakkan supaya dakwah mesti disampaikan. Muslimah cara dia juga, setiap orang itu ada belaka dakwah. Tengok ni, cuma kena ingatlah, bila nak berdakwah ni ada cabaran ke tidak? Jawabnya sangat besar. Karena itulah kata nombor 28, lizalika najidu fi asrina kasratul mughriyat was sawarih wal qawati'. Zaman kita ni banyak sangat godaan, banyak sangat penghalang dan banyak sangat benda-benda yang menyekat untuk kita beramal. Karena warada fil hadis annal qabida ala dini kal qabida ala al jamri. Ibarat kata orang yang berpegang agama di akhir zaman ini seperti orang yang genggam bara api. Nak pegang bara api, genggam, panas ke tak? Panas. Kalau lepas, jatuh. Jadi orang panggil seribu salah. Nak bekerja berdakwah, nak. Tapi bila orang cabar sikit, lemah lalu. Kena semangat. Tak ada orang pendakwah yang tidak dimarah oleh orang. Ada ke tak ada? Nak ajak makan pun kena marah. Oh, ajak pulak dia. Jadi ajak makan pun kena marah. Apalagi kalau nak ajak benda baik, apalagi kalau kita nak halang daripada benda yang mungkar. Tengok adalah hadis ni, wal amilu fi misli hazil ayam. Orang yang beramal pada masa ni, masa fitnah banyak ni, orang ni dapat pahala 50 orang sahabat. Qila 50 minna aw minhum. 50 orang sahabat ke 50 di kalangan mereka. Nabi kata bal minkum, daripada kalangan kamu. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita semua, biarlah kita berdakwah
bekerja dalam skop yang kita mampu, di dalam ilmu yang ada pada kita. Jangan duk dakwah benda pelik-pelik. Kadang-kadang kita nak dakwah tinggi-tinggi sangat, tapi darjat dakwah kita tak sampai kepada taraf. Jangan. Yang keempat, yang terakhir, pesanan yang terakhir kepada pemuda Islam, wajibut tarabut alal Islam, wajib kita kena ikat diri kita dengan Islam. Kita kerja, kita hidup, kita makan minum, kita bangun berjalan sana sini dengan Islam, biar kita terikat. Inna syabab allazina wattanu anfusahum ala an yafhamu al-Islam fahman sahihan wa ala an yu'minu bihi imanan amiqan wa ala an yatawasaw bihi wa yad'u ilayhi yanbaghi an yata'awanu fima bainahum wa an yatarabatu fima bainahum. Jadi syabab pemuda-pemuda yang nak ajak orang ni, yang telah beriman, yang telah baik akhlaknya, mesti ada kesatuan. Ada kumpulan, kita kena ada. Bukan makna kita buat parti tu, buat parti ni, buat lah. Maknanya bekerja dalam satu kelompok. Falaisa hunaka amal Islam yatamassalu fi suratin fardiyah. Dalam Islam ni tak boleh buat kerja seorang. Tak boleh nak buat kerja seorang. Kita di surau pun kena ada AJK kan. Oh ni pengurusi, oh ni orang itu, orang ni. Sebab kalau dia belakang nak buat, lengkap, cukup tak cukup? Sapu masjid pun dia, azan pun dia, jadi tu email pun dia. Akhir kali tak buat belakang, malah dah aku murah lah seminggu semangat tu. Lepas dapat jawatan, lepas pada tu pak dia pun hilang dah. Tak jawatan dah. Jangan nak tak jawatan dah. La budda min amalin jama'i wa aqsud bil amal jama'i an yartabita ba'duna bi ba'din. Irtibatan akhawiyan. Jadi yang kita nak di sini satu kumpulan secara ukhuwah, bekerja dalam kelompok secara persaudaraan, bukan bekerja berkelompok dengan nama kumpulan-kumpulan tertentu. Siapa mereka orang lain nak pergi tak boleh. Ini kumpulan kami ni. Kumpulan ni orang lain. Orang lain apanya semua nak tolong orang miskin belaka contohnya. Lah, sama-sama kita bantu-membantu. Tapi kalau semua yang tami ilal jamaah khasah, itu dia panggil kita jadi ta'assub pada kumpulan kita saja, maka jadi sempitlah dakwah kita. Jadi sempit dakwah kita. Maka kata di Syekh, hadhihi wajibatun arba'ah yajibu 'ala syabab an ya'iha. Ini kewajipan 4 perkara yang wajib seorang pemuda kena menyedarinya. Wa an yufattish kullum fi nafsih. Setiap orang itu kena tengok dalam diri dia, hal adda haqqaha, adakah dia telah menunaikan 4 perkara ini, adakah dia telah mengambil tanggungjawab 4 perkara ini ataupun tidak. Maka inilah kewajipan 4 perkara ini. Yang pertama, cuba ulang sekali lagi, wajib memahami Islam dengan kepahaman yang sahih. Yang kedua, wajib beramal dengan Islam. Yang ketiga, kewajipan berdakwah kepada Islam. Yang ketiga, 4, kewajipan kerjasama, tarabut, kerjasama dalam gerak kerja Islam ini. Barulah kita selamat, insya-Allah. Jadi itulah perbincangan ringkas dalam buku kita, kewajipan pemuda Islam di dalam tugas-tugas mereka di zaman ini.